Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mab'uthu khataman nabiyyin baina yaday as-sa'ah wa la 'udwana illa 'ala adh-dhalimin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. ومن يبتغي وقال أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah pada rancangan yang berbahagia ini, pada peluang yang baik ini, InsyaAllah saya akan menyampaikan beberapa perkara, dalil dan fakta tentang hakikat agama Kristian, di mana agama Kristian sebagaimana yang kita ketahui adalah satu agama yang diutuskan, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada junjungan besar kita Nabi Isa alaihi salam. Tetapi menurut golongan Kristian, Nabi Isa alaihi salam adalah seorang Tuhan di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan Ruhul Kudus, dan ketiga-tiga itu menjadi satu di dalam apa yang dikenali dengan nama Trinity. Adakah Trinity ajaran Nabi Isa alaihi salam yang sebenarnya? Untuk kita mengkaji perkara tersebut, marilah sama-sama kita melihat hakikat sebenarnya perkara tersebut, khususnya berkenaan dengan Trinity. Adakah ianya ajaran Nabi Isa AS atau sebaliknya? Yang pertama, untuk kita melihat tentang perkara tersebut, fakta pertama, Trinity bukanlah ajaran. Trinity bukanlah ajaran yang diajar oleh Nabi Isa AS. Semua Nabi-Nabi semenjak daripada zaman Nabi Adam AS sehinggalah kepada Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, semuanya mengajar dan menyuruh manusia menyembah Tuhan yang Esa, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menyekutukannya dengan segala sesuatu. Allah Tuhan yang tidak beranak dan diperanakkan, dan tiada sesuatu pun yang menyerupainya di langit dan di bumi. Bahkan apabila kita membuka di dalam kitab Injil, kita akan dapati dalil yang begitu jelas dan nyata bahawa Allah adalah Tuhan yang Esa. Antaranya apa yang disebut oleh Nabi Isa AS di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 hingga 30. Begitu juga dalam Injil Matius 22 pasal 22 34 hingga 40. Juga dalam Injil Lukas pasal 10 25 hingga 28. Di dalam Injil Markus, Nabi Isa AS dinyatakan di dalam Injil tersebut pasal 12 ayat 28. Di situ ada seorang guru Taurat yang mendengar perundingan mereka. Dia perhatikan bahawa Yesus telah menjawab orang-orang Saduki itu dengan baik. Ia pula bertanya kepada Yesus, hukum yang manakah yang paling mustahak di antara segala-galanya? Lalu jawab Yesus, inilah hukum yang paling utama, hukum yang paling mustahak. Jawab Yesus, dengarlah bahai Bani Israel, Allah Tuhan kita ialah Allah yang Esa. Hendaklah kamu mengasihi Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap fikiran, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum mustahak yang kedua, yang juga di antara hukum yang penting, ialah hendaklah kamu mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tiada lagi hukum-hukum lain yang lebih mustahak daripada kedua-dua hukum ini. Guru Taurat itu berkata kepada Yesus, bagus guru, benarlah katamu itu, bahawa Allah ialah Tuhan dan tiada Tuhan yang lain daripada Dia. Manusia harus mengasihi Allah dengan segenap hatinya, dan dengan segenap fikirannya, dan dengan segenap kekuatannya. Juga hendaklah orang itu mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Lebih baiklah menurut dua hukum ini
daripada mempersembahkan binatang-binatang dan korban-korban lain kepada Allah di atas mazbah. Yesus insaf bahawa bijaklah jawapannya. Lalu ia berkata kepadanya, sekarang baharulah engkau mulai faham apa ertinya hidup di bawah pemerintahan Allah. Selepas itu tidak ada seorang pun berani bertanya kepada Yesus sebarang pertanyaan. Di mana di dalam ayat ini yang terdapat beberapa tempat di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab antaranya kitab ini, kitab Injil, yang jelas memberitahu kepada kita bahawa Allah adalah Tuhan yang esa. Apabila kita mengamati betul-betul makna yang dinyatakan di dalam ayat tersebut, di mana seorang guru Taurat. Siapakah guru Taurat tersebut? Guru Taurat sudah pasti adalah salah seorang yang mengikut ajaran Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah seorang yang patuh dan tunduk kepada Allah, Tuhan yang esa. Dan pengikut-pengikut Yahudi selepas daripadanya, mereka juga dengan jelas mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan segala sesuatu yang lain. Ketika mana dia bertanya kepada Yesus tentang hukum yang paling utama, lalu Yesus menjawab tanpa ragu-ragu, dengarlah hai Bani Israel, bahawa hukum yang paling utama ialah Tuhan Allah kita, dialah Tuhan yang esa. Di mana Nabi Isa alaihissalam dengan jelas menyatakan kepada seluruh Bani Israel bahawa Allah itu esa. Apabila kita mengerti bahawa apa yang disebut oleh Nabi Isa alaihissalam itu ialah beliau nyatakannya di hadapan golongan Bani Israel, maka sudah pasti apa yang dimaksudkan oleh Nabi Isa alaihissalam ialah Allah Tuhan yang esa, yang tidak ada sekutu baginya, sebagaimana yang disembah oleh Nabi Musa alaihissalam dan sebagaimana yang disembah oleh nabi-nabi yang lain sebelum daripadanya. Dan begitulah juga Nabi Isa alaihissalam sendiri menyembah Allah yang esa, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai Yahweh bagi orang-orang Yahudi. Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Lalu apabila Nabi Isa alaihissalam Yesus menjawab soalan tersebut, lalu guru Taurat itu berkata kepada Yesus, bagus guru, benarlah katamu bahawa Allah itu esa. Di sini, di mana orang Yahudi tersebut, pendeta Yahudi tersebut membenarkan kata-kata Nabi Isa alaihissalam, dan apa yang dibenarkan oleh pendeta Yahudi tersebut, yang dimaksudkannya bahawa Allah itu ialah esa, bukannya Trinity, bukannya tiga dalam satu, sebagaimana yang didakwa oleh golongan-golongan Kristian pada hari ini. Kita akan melihat sejarah Kristian berkenaan dengan Trinity selepas daripada ini. Dan di dalam ayat tersebut juga, apabila Nabi Isa alaihissalam ditanya apakah hukum yang paling utama, apakah pengajaran Nabi Isa alaihissalam yang paling utama, lalu dijawab oleh Nabi Isa alaihissalam bahawa pengajaran yang paling utama bahawa Allah itu esa. Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Di sini jelas kepada kita bahawa Trinity bukannya ajaran Nabi Isa alaihissalam yang sebenarnya. Trinity bukannya ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam yang sebenarnya, melainkan ajaran tauhid sebagaimana yang diajar oleh nabi-nabi sebelum daripadanya, seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan sebagainya. Semuanya mengajar Allah itu esa, dan mereka semuanya menyembah Allah itu esa. Dan itulah juga yang diajar oleh Nabi Isa alaihissalam kepada orang-orang Yahudi sepanjang hayat beliau bersama-sama mereka di bumi Palestin, di bumi Israel sekarang. Manakala selepas daripada itu, Yesus berkata kepada pendeta Yahudi tersebut, apabila dia melihat apa yang dijawab oleh pendeta itu merupakan suatu yang benar, lalu Yesus berkata kepadanya, kamu tidak jauh daripada pemerintahan Allah. Maknanya, kamu adalah orang yang akan dimasukkan ke dalam pemerintahan Allah. Apa yang kamu nyatakan itu adalah benar. Kamu akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana jawapan itu adalah suatu perkara yang pasti, yang membuktikan bahawa Allah itu benar.
Bagaimana kita melihat di dalam ayat ini? Pendeta Yahudi membenarkan kata-kata Nabi Isa alaihissalam, membenarkan apa yang diucap oleh Yesus, dan begitu juga Yesus membenarkan apa yang dinyatakan oleh pendeta Yahudi tersebut. Dan ini jelas apa yang dimaksudkan di situ, bahawa Tuhan itu ialah Tuhan yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Bukannya Trinity, bukannya Tuhan tiga dalam satu, Maha Suci Allah daripada syirik yang telah dinyatakan oleh golongan-golongan tersebut. Fakta yang kedua, Nabi Isa alaihissalam, ini satu fakta yang amat pasti. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah bersabda di dalam kitab Injil. Apabila kita membuka kitab Injil ini sama ada di dalam bahasa Malaysia ataupun yang ditulis di dalam bahasa Inggeris, kita mendapati amat jelas bahawa di dalam kitab-kitab tersebut tidak ada suatu ayat pun di mana Nabi Isa alaihissalam bersabda, akulah Tuhan, ataupun Nabi Isa alaihissalam menyatakan kepada manusia, sembahlah aku. Bahkan Yesus ada Tuhan sebagaimana ayat tersebut, iaitu di dalam kitab John ataupun kitab Yohanes. Di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Yohanes, ataupun di dalam bahasa Malaysia disebut kitab Yahya. Kitab Yahya pasal 20 ayat 17, to my father and your father, and to my God and your God. Begitu jelas Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam di dalam ayat ini menyatakan bahawa beliau mempunyai Tuhan. Beliau mempunyai Tuhan yang disembah, disebut sebagai Theos di dalam bahasa Latin. Theos bererti Tuhan yang disembah, dewa umpamanya, ataupun Tuhan yang maha tinggi, iaitu Allah Subhanahu wa taala, yang dikenali sebagai Yahweh bagi orang-orang Yahudi, dan itulah Tuhan yang disembah oleh Nabi Isa alaihissalam. Oleh kerana beliau mempunyai Tuhan, maka tidak mungkin seorang Tuhan mempunyai Tuhan yang lain. Oleh kerana itu, amat jelas daripada ayat tersebut bahawa Nabi Isa alaihissalam hanyalah seorang Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukannya seorang Tuhan, bukannya seorang yang ataupun sebahagian sekutu daripada ketuhanan bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan kepada nas Alkitab itu sendiri. Kesimpulannya, tidak mungkin seorang Tuhan mempunyai Tuhan yang lain, dan Allah, Tuhan Yesus, jauh lebih berkuasa daripadanya. Di dalam ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Nabi Isa alaihissalam menyatakan, my father is greater than I. John pasal 14 ayat 28. Jelas bahawa Nabi Isa alaihissalam menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih besar dan lebih tinggi kedudukannya daripada beliau. Sekiranya beliau sebahagian daripada ketuhanan, maka tidak mungkin seorang Tuhan mempunyai perbezaan dengan Tuhan yang lain, apatah lagi ketiga-tiganya dianggap tiga di dalam satu, yang co-equal, co-internal dan co-substance, yang mempunyai persamaan taraf sebagaimana yang dipercayai oleh golongan Roman Katolik. Dan fakta yang ketiga, tidak ada suatu ayat pun di dalam Bible yang menyebut tentang perkataan Trinity. Ini juga satu fakta yang amat pasti, yang tidak ada sebarang keraguan padanya, di mana tidak ada suatu patah pun perkataan Trinity yang disebut di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab tidak ada satu patah pun perkataan Trinity yang disebut di dalam ayat, di dalam seluruh kitab tersebut apabila kita mengkajinya, ataupun suatu ayat yang pasti tentang ketuhanan Nabi Isa alaihissalam. Satu-satunya ayat Trinity yang paling hampir ialah 1 John pasal 5 ayat yang ke-7, di mana ayat itu berbunyi, di mana kalau kita melihat di dalam Injil ini, di dalam Holy Bible New International Version, di mana disebut dengan jelas berkenaan dengan 1 John pasal 5 ayat yang ke-7, di mana dinyatakan di sini di sana, for there are three that testify, the spirit, the water and the blood, and there are three and the three are in agreement. Setengah-setengah Injil itu diletakkan terjemahan, dan di sana terdapat tiga yang menjadi saksi di langit dan di bumi, iaitu ayah, iaitu Tuhan Bapa, Anak dan Rohul Kudus, dan adalah ketiga-tiga itu satu adanya.